Kes ragut di Malaysia semakin menjadi-jadi dan semakin parah. Lihatlah paparan berkaitan dengan kes ragut yang dikeluarkan setiap hari. Antaranya, curi ragut berleluasa. Yang kedua, tikam gadis, peragut berang mangsa melawan. Dan yang ketiga, paparan yang berkaitan dengan kes ragut dalam surat khabar. Ragutan maut, ibu terpelanting dari motosikal akibat diragut. Kejamnya mereka. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan kes ragut ini, mari kita belajar bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Waspada Gerakmu. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat rumusan berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran membaca. Mari kita baca dan fahami apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks tahun 5 tajuknya Waspada Gerakmu. Inspektor Syarul telah diundang sebagai penceramah oleh Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Beliau telah menayangkan beberapa slaid ceramah tentang jenayah ragut. Berikut adalah maklumat yang dipaparkan dalam slaid beliau. Pertama, di manakah jenayah ragut ini kerap berlaku? Yang pertama, lorong yang gelap. Yang kedua, kawasan yang sunyi. Ketiga, bahagian tepi jalan, akses mudah kepada penjenayah motosikal. Dan yang keempat, kawasan berhampiran dengan mesin trailer automatik ATM. Ini di mana tempat jenayah ragut kerap berlaku. Yang kedua, kita tengok pula bagaimana jenayah ragut ini boleh berlaku. Yang pertama, membawa beg tangan dan beg duit secara sambil lewa. Yang kedua, memakai barangan kemas yang menonjol. Dan yang ketiga, leka menggunakan telefon bimbit. Jangan bagi ruang kepada penjenayah ragut. Berikut pula panduan pencegahan kes ragut. Pertama, sentiasa peka akan situasi sekeliling. Kedua, pastikan perjalanan kamu mudah akses ke bahagian yang lebih selamat. Ketiga, sentiasa membawa wang secara minimum. Dan yang keempat, jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga kepada pandangan umum. Ini cara-cara untuk mencegah. Untuk lebih faham, selepas ceramah, Kelab Drama Sekolah Kebangsaan Seri Damai membuat persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Watak pencerita, polis, Puan Lela iaitu mangsa ragut, Encik Zaki dan Puan Zila iaitu suami isteri. Tempatnya mana? Di tepi jalan. Berikut merupakan situasi dan dialog yang terlibat. Seorang anggota polis sedang membuat rondaan. Beliau melihat seorang wanita sedang menenangkan wanita yang menangis. Ini apa dialog polis? Apakah yang telah berlaku, Puan? Ini jawab Puan Zila. Beliau nyaris menjadi mangsa ragut. Seterusnya, bolehkah Puan beritahukan nama dan ceritakan kejadian yang berlaku? Nama saya Lela, anak perempuan Rawi. Saya berjalan kaki ke kedai. Ketika saya keluar dari persimpangan jalan, tiba-tiba seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan saya. Saya bernasib baik kerana semasa pergelutan, pemandu kereta telah berhenti dan membantu saya. Ini Puan Encik Zaki pula. Ya, Tuan. Saya ternampak seorang penunggang motosikal yang mencurigakan sedang menuju ke arah Puan Lela. Situasi itu saya nampak jelas kerana Puan Lela berjalan dari arah yang bertentangan. Saya membunyikan horn. Kami juga menjerit supaya peragut itu lari. Itu kata Encik Zaki, saksi kejadian. Puan Zila mengiyakan keterangan suaminya. Ini apa Pak Polis kata? Okay, terima kasih. Tindakan Encik Zaki memang bagus. Begitu juga dengan Puan Lela. Berjalan dari arah yang bertentangan. Kita perlu sentiasa peka akan persekitaran. Jika berjalan sendirian, elakkan laluan yang sunyi dan gelap. Jika tiada pilihan, kamu mestilah ditemani orang lain. Apa kata Puan Lela? Baiklah Tuan, pesanan Tuan akan saya ingat. Ini nasihat polis kepada mereka yang terlibat. Sebagai latihan pada hari ini, kamu dikenati melengkapkan maklumat berdasarkan tajuk asasnya, jenayah ragut. Dipecahkan kepada 4. Lokasi kesasaran, yang kedua golongan sasaran, yang ketiga sebab-sebab berlaku, dan yang keempat langkah-langkah keselamatan. Dan akhir sekali, cuba buat rumusan berdasarkan kes ragut ini.
Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. 1. Lokasi sasaran. Pertama, lorong yang gelap. Yang kedua, kawasan yang sunyi. Ketiga, bahagian tepi jalan. Dan yang keempat, kawasan berhampiran dengan ATM. Ini adalah merupakan sasaran bagi para peragut. Siapa pula yang menjadi sasaran kepada peragut ini? Pertama, wanita yang dikatakan agak lemah. Tapi jangan pandang rendah pada wanita. Okey, sasaran peragut wanita. Yang kedua, warga emas. Untuk makluman kamu, warga emas yang telah berusia 63 tahun ke atas. Okay, jadi mereka ni kata mengambil kesempatan disebabkan warga emas ini seolah-olah sudah tidak berupaya. Ketiga, apa pula sebab-sebab berlaku? Ini antaranya kecuaian dan sikap leka pengguna yang mengabaikan peringatan daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ya pihak polis lah dah ingatkan berhati-hati. Tetapi ada yang leka, bukan semua. Yang terakhir, antara langkah keselamatan, sentiasa beringat dan prihatin. Yang kedua, tidak mendedahkan barang yang boleh menarik minat peragut. Dan yang ketiga, tidak berada di tempat sunyi secara bersendirian. Rumusannya, kes ragut berlaku akibat kelalaian mangsa yang tidak peka akan keselamatan diri dan harta benda. Kes ragut boleh diatasi jika pengguna mempunyai sikap bertanggungjawab dan sentiasa beringat akan keselamatan diri. Sebagai kesimpulan dan rumusan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu waspada gerakmu. Kita kena berhati-hati walaupun di mana kita berada, hatta di rumah, di sekolah maupun di luar kerana penjenayah sentiasa memerhati kita. Sekian saja, kita jumpa lagi lain kali bersama Cikgu Zul. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.